أستغفر الله أستغفر الله أستغفر يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارك يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا باسط يا خفيف يا رفيق يا معيد يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا والي يا حميد يا مفسي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا والي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا ورث يا رشيد يا صبر يا الله
عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة خلق الله. السلام عليك يا أفضل خلق الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا.
أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya muslimin wa muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita untuk bertemu sekali lagi pada petang yang mulia dan barakah ini, yaitu dalam kita meneruskan pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sehat walafiat, disembuhkan semua penyakit yang zahir dan yang batin, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dan dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikurniakan kita barakah dan syafaat baginda. Amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, dalam kita membicarakan kitab Fiqhul Ibadat, marilah sama-sama kita mulakan dengan kita baca Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para kaum keluarganya yang dikasihi dan sekalian para sahabatnya yang diridai, dan demikian juga para sekalian tabi'in dan tabi'in dan sekalian para alim-alim ulama, para masyayikh, para guru-guru kita, khususan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan demikian juga sekalian para alim ulama yang telah menyampaikan ilmu sehinggalah kepada kita hari ini, dan bil khusus guru kita yaitu pengarang kitab ini Habib Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zaid bin Ibrahim bin Zaid bin Semit, yang masih kedua-duanya masih lagi hidup dan bermukim di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah panjangkan umur kedua guru kita tersebut dan diberikan mereka sehat walafiat, dan lindungi mereka daripada sekalian apa yang dibimbangkan dan dikhawatiri, dan semoga Allah merahmati sekalian roh para masyayikh, para guru-guru kita dari awal sampai ke akhirnya, dan semoga Allah tinggikan semua darjat-darjat mereka dan menerima amalan mereka, dan semoga Allah Ta'ala limpahkan keberkahan ilmu mereka kepada kita dengan niat yang tersebut. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada pelajaran kita yang lepas, pada pelajaran petang semalam, kita telah sampai di muka surat 225. Kita sedang membicarakan tentang beristinja dengan batu ataupun pengganti batu seperti tisu atau kayu atau daun kering. Ya, kita dah sebutkan dalam masalah beristinja yang wajib ialah membersihkan, menghilangkan daripada najis yang ada pada, maaf kata, kubul dan dubur kita waktu kita buang air besar dan buang air kecil. Dan menghilangkan najis itu ialah maknanya menghilangkan akan ain najis itu. Nah, ain itu mana benda najis, seperti kencingnya, airnya, seperti kalau buang air besar, tahiknya. Dan kita menghilangkan sifat najis, ain dan sifatnya. Sifat najis iaitu ada 3.
warna, bau dan rasa. Mana warnanya kita kena hilangkan. Dan baunya pun jangan ada bau. Macam mana nak hilangkan baunya? Pakai sabun. Jadi lepas kita dah buang bersama kecil, kita dah buangkan air dia, dan kemudian kita dah cuci dia, kemudian pakai sabun kita bilaskan atas dia supaya hilangkan bau najisnya. Warna, bau dan rasa. Rasa tak ada siapa nak rasa lah. Ya, tapi itulah ada 3 sifat najis yang wajib kita hilangkan dia di waktu kita beristinja. Tetapi kalau tidak ada air atau ada air tapi kita nak pakai pengganti air seperti batu ataupun tisu, kita sudah letakkan syarat semalam, dia mesti benda yang kering. Tisu itu mesti kering, ya, ataupun batu itu mesti kering. Sebab kalau dia basah, makna dia tak membersihkan, ya, dia meleret dia lagi najis dia. Jadi mesti kering. Jadi kering tu dia angkat ke najis tu. Maupun kita buang air kecil, maupun kita buang air besar. Dan itu mesti kering. Kalau sekira orang yang memakai tisu, wet tisu yang lembab, boleh ke? Jawapannya, kalau nak pakai tisu yang lembab tu untuk cucikan dia, buangkan dia punya ain, benda najis itu boleh, tapi mesti diikuti dengan tisu yang kering. Kerana kalau dia lembab, kena pada pakaian kita, jadi pakaian kita pun sudah bernajis. Jadi sebab tu dikeringkan dia. Diambilkan tisu kering. Jadi dengan itu dia dah kering, kemudian terkena pakaian kita pun dia tak berpindah kepada pakaian kita. Itu dia punya hukum dia. Jadi kering dengan kering tak apa. Tapi kalau pakaian kita kering dan tisu dia tu maaf kata basah, kemudian dia melembab, kemudian kita pakai pakaian kita, maka melekatlah basah tu dengan kain kita atau seluar kita, maka itu tak dibolehkan. Jadi begitulah bagi mereka yang bertanya tentang pakai wet tissue, itu jawapannya, ya. Dan kita telah mengatakan bahawa menghilangkan itu, hilang ain dia, benda itu, tapi kadang-kadang bekasnya tu tak hilang. Sebab selagi dia tak pakai air, selagi itu ada bekas. Kita dah kerik dia, kita dah gosok dia, tapi masih lagi ada bekasnya. Itu dimaafkan. Tapi dengan syarat najis itu kita buat qada hajat, tidak kita kata mengalir ke tempat lain daripada kawasan keluarnya. Jadi kalau sekiranya maaf kata kalau zakar lelaki, dia hanya keluar tempat maaf kata tempat lubang keluar air kencing, dan dimaafkan kalau dikeliling kepala zakar itu yang dinama asyrafah. Itu dimaafkan. Tapi kalau sampai ke batang dia tu sampai mengalir air kencingnya, itu tak sah. Mesti dicuci dengan air. Macam tu juga kalau dia buang air besar. Buang air besar, dia punya maaf kata lubang dubur dia, tempat kiri kanan tempat lubang dubur dia tu yang kulitnya licin tu, itu saja kawasan yang dimaafkan kalau dia masih lagi ada bekas tapi dia dah bersihkan dengan tisu. Tapi kalau sekiranya dia berselerak sampai ke punggung, itu tak sah, dia mesti cuci dengan air. Itu hukumnya. Dan begitulah kalau kaum wanita, ya, buang air kecil, dia hanya keliling bibir daripada tempat air kencing dia, tapi kalau dia berselerak, itu tak boleh nak pakai tisu, mesti dia pakai air. Ini masalah ni kalau orang tak ada air pakai tisu. Kalau ada air, lebih baiklah pakai air, jadi selesai masalah. Dan kita pun dah sebutkan tentang kita katakan syarat-syaratnya yang telah kita sebut tadi. Maka masuk kita pada hari ini muka surat 225. Muka surat 225 mengenai sunat-sunat dalam beristinja. Yang kita sebut semalam tu yang wajib mesti kita buat. Syarat-syaratnya. Tapi hari ini yang sunat-sunatnya. Sunat-sunat dalam beristinja, berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala, sunat-sunat dalam beristinja sangat banyak. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, menyediakan air atau batu di kamar mandi sebelum kita buang air besar atau buang air kecil. Sebelum nak masuk toilet, ya, kita dah siapkan air ataupun batu atau tisu. Dah siap tu imma dah siapkan dalam toilet dia, atau imma kita bawa kan bersama-sama kita.
Yang kedua, beristinja dengan tangan kiri. Jadi kalau sekiranya kita istinja, kita dah sebutkan Allah jadikan kita dua tangan. Tangan kanan untuk yang mulia, makan, kita berjabat tangan, ya, kita menulis. Ini semua tangan kanan. Tangan kiri untuk benda yang kotor. Maaf kata seperti kita beristinja, mencuci najis kita, ataupun kita angkat kasut kita. Jadi kita guna tangan kiri. Jadi jangan guna tangan kiri untuk makan minum, jangan. Syaitan makan dan minum tangan kiri. Sebab tu Nabi larang kita, jangan kamu makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi kita awas ibu ayah, anak-anaknya bila makan, makan tangan kanan. Mesti diajar daripada kecil. Jangan dah besar nak ajar susah. Macam itulah dia, ya. Tapi kalau sekiranya digunakan tangan kanan untuk nak cebok, untuk nak istinja, hukumnya makruh, ya. Ada juga setengah ulama kata haram. Dan ini kalau dia dalam keadaan yang tidak ada darurat. Kalau darurat, umpama tangan kiri dia tu ada bandage, ya, ada di orang kata di simen kerana patah ke atau luka. Jadi tak boleh pakai tangan kiri, ustaz, pas pakai tangan kanan. Apa nak buat? Dia pakai tangan kanan lah juga, ya. Tapi itu dah tak ada makruh dan tak ada haram pula, ya. Yang ketiga, membersihkan dengan air bahagian dubur dengan jari tengah. Ini kalau kita guna air lah, ya. Kita guna air. Kalau guna tisu, macam mana kita semalam, ya. Guna tisu, kita ambil tisu tu, kita cuci, sapukan sebelah kanan dubur kita, kemudian sebelah kiri, kemudian baru lubang dubur dia. Itu yang sunatnya lah. Tapi kalau kita nak bersihkan dulu, maaf kata lubang duburnya dulu, itu bolehlah mana satu. Itu yang sunatnya, mula kanan, kiri, kemudian baru tengah. Tapi kalau kita cuci dengan air, membersihkan dengan air itu kita tambahlah, ya. Sebab tuan pengarang kita mengatakan membersihkan bahagian dubur, ya. Jadi ni bersihkan dengan apa? Dengan pakai guna air, ya. Kalau guna tisu dah kita sebut semalam. Membersihkan dengan air bahagian dubur dengan jari tengah, kerana lebih sempurna tatkala membersihkan tempat najis. Jari tengah. Jari tengah mana? Yang panjang sekali lah jari tengah tu kita. Jari tengah. Jadi jari tengah tu, maaf kata kita jolok sikit lah, ya, ke dalam lubang dubur kita tu, kita untuk nak keluarkan saki-baki najis kita tu, ya. Cuma jangan jolok dalam sangat. Itu kalau dalam keadaan kita berpuasa, boleh batalkan puasa. Jolok tu makna, maaf kata, bahagian luar dia, kita tekan-tekan sikit untuk kita pastikan jangan ada yang saki-baki najis tersebut, ya. Dan yang keempat, sunat memegang kemaluan depan dengan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri bagi laki-laki. Ini semua maknanya tangan kiri lah, ya. Yang kita kata jari tengah ni untuk menggosok istijak yang dubur kita tu, jari tangan kiri. Dan juga yang kubul kita, iaitu kemaluan depan. Kemaluan depan tu kalau kita orang lelaki lah, ya. Kita pegang dengan jari telunjuk tangan kiri lah. Jari telunjuk dan juga jari telengah. Macam mana ustaz ni memegang kemaluan dengan jari telunjuk dan jari tengah? Jadi macam ni lah jari telunjuk, jari telengah. Kita pegang dia. Ni macam kita pegang sepit pula. Alamak susah. Ini kita kata sunat. Kalau boleh, tak boleh tak apalah. Kita pakailah apa jari yang kita nak pakai itu untuk kita nak memegang kemaluan. Kita nak bersihkan, nak cucikan dia, ya. Yang kelima, mendahulukan air untuk mencuci kubul. Kubul supaya tangan tidak terkena najis ketika membersihkan dubur. Kita tahulah, ya, kubul iaitu kemaluan depan. Bila kita cuci, dia air saja. Jadi taklah banyak masalah. Jadi cuci. Jadi pakai cuci yang kubul dulu. Jadi najis ni pun cuma air saja, air kencing kan. Tapi kalau sekiranya kita nak cuci dubur, jadi sunatnya dubur tu kemudian. Lepas daripada cuci kemaluan depan, baru kemaluan belakang. Sebab kemaluan belakang tu, kita buang air besar tu ada najis ketul-ketul tahi. Jadi itu kita nak kena bersihkan, nak gosokkan dia. Jadi itulah kita dahulukan yang kubul, yang kemaluan depan, sebelum kita cuci kemaluan belakang. Hal ini jika akan beristinja dengan air, kalau pakai air. Tapi jika menggunakan istinja dengan batu atau tisu, maka sunat membersihkan yang dubur dahulu.
Kemudian baru yang kubul. Dubur tu ada kemaluan belakang dahulu, kemudian baru bahagian depan pula. Itu sunat. Yalah, ni sunat dah ya. Tapi kalau ada orang rasanya lebih selesa nak buat yang menyalahi perkara tu, tak ada makruhnya, tak ada makruh dan tak ada haram ya. Cuma ni nak tunjukkan cara yang sunatnya. Kalau pakai air, sunat cuci kubul dahulu, kemudian baru dubur. Tapi kalau pakai tisu, kemaluan belakang dulu, baru depan. Yang keenam, beristinja terlebih dahulu di muka surat 226 ya. Kita ubah muka surat 226. Yang keenam, beristinja terlebih dahulu sebelum berwuduk. Jadi kita nak wuduk, tapi kalau kita nanti dah pegang kemaluan, batal wuduk. Jadi istinja dulu. Jangan kalau kamu nak berwuduk, istinja dulu. Dah cuci, dah bersih kita punya kemaluan depan dan belakang, barulah kita beristinja. Dan boleh juga beristinja setelah berwuduk dengan syarat beristinja dengan setelah berwuduk dengan syarat menggunakan sapu tangan. Alah, ni leceh lah. Jadi kalau ada orang nak wuduk dulu, boleh ambil wuduk. Tapi bila dia nak istinja, dia tak boleh pakai tangan lah. Sebab bila guna tapak tangan ni, batal wuduk. Kita dalam mazhab Syafi'i, kita dah sebutkan apabila tapak tangan menyentuh kemaluan depan atau belakang, batal wuduk. Melainkan kalau dia cuci kemaluan dia dengan belakang tapak tangan. Susahlah ustaz dengan belakang tapak tangan. Yelah, sebab tu kita kata tadi, istinja dulu sebelum berwuduk. Kalau ada wuduk dulu nak istinja dah susah kan? Itu dia cerita dia. Ataupun pakai sapu tangan. Sapu tangan pula jadi kotor. Alah, tak payahlah. Ini tuan pengarang kita cuma bagi tahu je. Ya, nak bagi tahu masalahnya. Yang ketujuh, sunat memercikkan air pada kemaluan dan celana setelah beristinja supaya tidak timbul penyakit was-was dalam hati. Ni kadang-kadang ada orang bila dia dah buang air, dia dah istinja, kemudian bila dia bangun, kemudian dia ambil wuduk, alamak, ada basah lah kat tempat seluar aku ni. Ya kencing lagi tak keluar ni. Dia timbul was-was. Jadi untuk hilangkan was-was tu sunat kita percikkan air. Jadi lepas kita dah istinja, dah beres kan, kemudian kita bangun, kita percikkan kat kemaluan kita air, dan kita percikkan juga kat seluar atau kain kita bahagian tempat kemaluan kita. Jadi kalau sekiranya kita nampak, alamak basah lah. Tadi air aku percikkan. Jadi bukan pasal air kencing, pasal air yang aku percikkan. Itu sebagai tujuan untuk hilangkan was-was. Itu memanglah kalau orang tu penyakit was-was. Kalau orang tu memang penyakitnya memang kencing-kencing tak putus, itu memang dia tahulah itu memang kencing. Dan orang yang macam tu, kita dah sebutkan dalam pelajaran dahulu, orang itu boleh dia wuduk, tapi syarat wuduknya sudah masuk waktu. Dan kalau keluar kencing dia pun tetap di wuduk tu, dia boleh pakai salat, tapi salat fardu satu kali saja. Kalau nak buat 2 kali, kena ambil wuduk kali kedua pula. Kalau salat sunat, berapa banyak pun boleh. Itu demi syarat dia ya. Tapi kalau orang yang tak ada penyakit kencing-kencing, jadi nak menghilangkan was-was dia, dia percikkan air tu ke tempat kemaluan dia, dan juga kepada tempat kain bahagian tempat kemaluan dia. Yang ke-8, sunat mencuci tangan dengan sabun sampai bau najisnya hilang. Jadi kita dah sebutkan, najis tu kita kena hilangkan sifat dia, warna, bau, rasa. Warna kita cuci tangan kita bawa paip, dah hilang. Tapi lepas tu bau lagi lah. Ambil sabun, hilangkan dia, cucikan tangan kita. Begitu juga kita punya kemaluan kita. Kemaluan kita pun bagusnya kita pakai sabun juga. Selain pada kita pakai air, maaf ya, kita dah bersihkan dia kemaluan belakang, kemaluan depan. Bagusnya kedua-dua kemaluan belakang dan kemaluan depan tu kita pakai sabun juga. Supaya apa? Menghilangkan dia punya bau dia. Kita dah kata tadi, najis itu wajib dihilangkan sifat dia, warna, bau, rasa. Kadang-kadang ini maaf tak diambil perhatian oleh sebagian orang. Jadi kadang-kadang maaf ya, seluar dalamnya berbau. Kenapa berbau? Sebab dia bila istinja tu dia tak bersihkan dengan pakai sabun.
Ustaz ni sabun zaman Nabi mana ada? Yelah, Nabi zaman Nabi tu mungkin tak ada sabun ataupun ada sesuatu alat yang lain yang kita tak tahu. Tapi pokok di sini kita ada sabun zaman sekarang, kita gunakan, make use of it, ya. Jadi macam itulah kemaluan kita bila kita dah istinja dah bersih. Okey, dari segi hukum syarak dah bersih. Tapi segi baunya mana? Mana kita tahu ada bau? Nak tahu kita ada bau tak ada bau, maaf, cek seluar dalam kita. Berbau tak seluar dalam kita? Bau, dah pakai 2-3 hari bau. Itulah maknanya kau punya najis tu, maaflah, ada bau. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Ini kita cakap ni bukan cakap apa-apa, tapi ini hukum tuan-tuan ya. Kalau kita tak cakap terus terang, nanti ada orang yang tak faham, nanti benda tu tersimpan dan tak sampai pada hakikat hukum. Jadi itulah kita sebut tadi ya. Dan sunat yang ke-9, melakukan istibrak. Apa tu istibrak? Iaitu membersihkan sisa air kencing yang terdapat pada kemaluan. Jadi kalau sekiranya kita dah buang air kecil ya, kadang-kala air kencing tu dia masih ada sisa-sisa dia. Nanti bila kita dah bangun, kita berdiri, kita berjalan, nanti dia baru nak turun. Itu yang jadi masalah kita ni, alamak kencing lagi ya. Jadi sunatnya sebelum kita nak beres ataupun kita selesai daripada beristinja kita tu, kita istibrak. Macam mana Ustaz nak istibrak? Istibrak tu dari segi bahasa Arab artinya membersihkan, clean, habis silakan. Itu makna dia ya. Jadi macam mana cara nak bersihkan tu? Seperti dengan mengurut kemaluan dengan jari telunjuk tangan kiri secara lembut. Itu kalau kemaluan lelaki lah. Dia urutkan dia ya, supaya kalau saki-baki ada dekat urat-urat dia tu, keluarkan dia. Ataupun dengan cara setengah-setengah ulama mengajarkan baik lelaki atau perempuan dengan dia berdehem. Dia berdehem, dia batukkan sikit. Jadi itu nama dehem ya. Jadi bila dia dehem, urat dia kat dalam pundi-pundi kencing tu terencat. Jadi maknanya saki-baki keluar. Itu dia punya caranya. Ada juga kalau ada orang yang agak lebih susah sikit ya, selalu ada masalah penyakit kencing tu keluar lagi, dia maaf kata dia pegang tisu kemaluan dia, kemudian dia berdiri, kemudian dia exercise kaki dia, kaki kanan masuk kiri, kaki kiri masuk kanan, gerakkan kaki dia. Jadi maknanya pundi-pundi kencing tu dia tertekan, jadi keluarlah kencing yang saki-baki. Ini tuan-tuan dan puan-puan ya, ini bukan kata sunat. Setengah ulama mewajibkan, bukan kata sunat. Tapi dialah pada umumnya dia sunat. Tapi setengah ulama mewajibkan kalaulah orang itu ada penyakit was-was ataupun ada penyakit yang kencing dia tak putus. Itu dia sunat ya. Jadi kita kena ambil beratlah khususnya orang lelaki, sebab penyakit kencing-kencing ni biasanya pada orang lelaki banyaknya. Perempuan pun kadang berlaku juga. Tapi itu kalau perempuan dia mungkin dengan dia berdehem, dia batukkan dia. Itu cara itu sunat bagi orang yang tak ada masalah. Dan orang yang ada masalah jadi wajib pula supaya bersihkan kencing dia itu ya. Maksud dari istibrak adalah supaya tidak menyebabkan keluarnya sisa air kencing setelah beristinja. Itu yang kita sebut tadi. Itu tujuan dia. Karena hal tersebut dapat menyebabkan wuduk dan solat menjadi tidak sah. Yalah, bila dia dah istinja, dia pergi nak ambil wuduk, kencing dia keluar sikit lagi. Kemudian lepas tu ambil wuduk, dia sembahyang. Sembahyang dia tak sah sebab dia punya istinja dia tak bersih, sebab kencing masih keluar lagi. Jadi macam mana sembahyang dia? Itu sebab tu Nabi SAW satu masa Nabi lalu di sisi dua perkuburan. Dua perkuburan ni Nabi mengatakan, dua ahli kubur ini sedang diazab kerana dosa-dosa besar yang mereka anggap dosa kecil. Nampak tuan-tuan? Dua dosa besar yang mereka anggap mereka buat dosa kecil. Yang satu tidak bersihkan istinjaknya. Nampak? Tak bersih. Ini maaf kata kencing cowboy. Kencing lepas tu, bila tu. Dia tak ada nak betul-betul nak maaf kata nak urutkan demi zakar dia, berdehem sikit. Tak ada. Dia tak kisah pun. Ini bila dia sembahyang, kencing dia keluar lagi, kemudian dia sembahyang tak sah dan diazab dalam kubur. Azab tuan-tuan, diazab dalam kubur.
Nah, satu lagi yang diazab dia buat Nabi lalu 2 kubur. Satu kerana kencing tak bersih, dan satu lagi kerana namimah. Namimah tu apa? Bawa mulut. Suka buat cerita hal orang sampai saudara mara semua jadi bergaduh. Kerana orang ni punya cerita batu. Orang kata batu api. Ceritanya dia ni kata begitu. Dia pergi sana, dia kata begini. Jadi masa akhirnya keluarga-keluarga adik-beradik semua jadi bermusuhan. Itulah dia tuan-tuannya. Na'udzubillah min zalik. Itu kita jagalah. Nah, jadi sebab bagusnya kalau kita pergi ke toilet, baik walaupun toilet tu sudah ada air, kita bawa tisu. Kalau orang lelaki pun orang perempuan pun bawa tisu spare, siap-siap dalam poket. Jadi kalau orang tisu, orang lelaki macam saya kata tadi, dia lepas buang air kecil tu, kalau dia orang yang ada masalah lah, ya, dia pun ambil tisu tu, dia tekapkan kat kepala zakar dia, dia pun jalan sikit. Dia dalam bilik air lah, kaki kanan ke kiri, kiri ke kanan. Jadi supaya puni-puni itu turunkan. Tapi kalau dia tak ada masalah, tak ada masalah, tak ada apalah ya. Itu boleh saja dia, orang kata dia macam biasa, cuma dia dehem-dehemkan supaya keluarkan sakit-bakinya ya. Yang ke-10, membaca doa ketika akan masuk kamar mandi. Ini kamar mandi ini bukan kamar mandi saja, tapi sebenarnya dia adalah toilet. Kita buang air besar, buang air kecil ya. Jadi dengan itu dia kalau boleh dia menggunakan kita katakan muka-muka perkataan toilet tu lebih baiklah ya. Itu menggunakan perkataan toilet tu lebih baik ya. Yang ke-10 iaitu membaca doa ketika akan masuk toilet, tempat buang air besar ya. Itu dengan baca doa dia apa? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minar rijsi an-najsi al-khabithi al-mukhbithi asy-syaitanir rajim. Ya. Jadi itu bismillah dengan nama Allah. Allahumma inni, ya Allah, aku a'udzubika, berlindung dengan Kau, minal khubuthi wal khaba'ith, daripada syaitan atau jin jantan dan jin betina ya. Wa minar rijsi wan najisi, dan daripada kotoran atau najis ya. Wa al khubuthi wal mukhbithi, daripada syaitan yang mengotorkan dan yang kotor lagi mengotorkan. Panjang asyaitanir rajim, iaitu syaitan yang direjam. Biasanya kita ni biasa doa tu pendek sikit. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minasyaitanir rajim. Itu pun cukuplah tu ya. Ni tuan pengarang kita bawakan yang komplit. Kalau kita nak baca yang komplit ni panjang, kita ambil yang pendek. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minasyaitanir rajim. Ya Allah, aku berlindung dengan Kau daripada jin jantan dan jin betina, dan daripada syaitan direjam. Kerana dalam bilik air kita ni, toilet kita, ada syaitan. Jadi sewaktu kita masuk bilik air, kita bila baca doa ni jangan buat baca dalam bilik air atau dalam toilet, baca di luar pintunya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minasyaitanir rajim. Jadi syaitan, iblis, jin yang ada dalam bilik itu, dia akan keluar. Kalau kita tak baca, kita masuk dalam, dia tengoklah aurat kita. Dan apabila dia setengah riwayat menyebutkan dia ambilkan najis kita tu, dia sapukan kat badan kita. Ustaz, mana kita nampak? Tak nampaklah, tapi itulah dia hakikat yang dilakukan oleh syaitan, oleh jin jantan dan jin betina ini. Sebab tu bila kita keluar daripada toilet, pintu toilet tu pun jangan kita biar terdedah, terbuka besar. Ya, sebab syaitan kat dalam tu. Kita tutupkan sikit, renggangkan sikit. Jangan kita yelah nak tutup penuh, nanti dia punya warp kat dalam tu ya. Jadi kita renggangkan sikit, tapi jangan kita biarkan terdedah buka ya. Itu caranya lah. Jadi kalau kita nak tambahkan dengan tambahan yang tuan pengarang kita sebut, wa minar rijsi an-najsi al-khabithi al-mukhbithi, boleh. Tapi itu panjang sikit lah ya.
Kita ambil ringkas pendek sikit, tapi itu sudah memadai. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minasyaitonir rajim. Itu dia tuan ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu sampai kita pada adab-adab ketika masuk kamar mandi. Wallahu a'lam. Kamar mandi itu maknanya toilet lah ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi hari ini sudah sampai kita di penghujung kitab Maulid Dibai ya. Maulid Dibai ini yang telah kita baca beberapa hari ini menceritakan kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada sebelum lahir, saat dia nak dilahirkan, dan demikian pula pada masa lahirnya, dan demikianlah pula waktu sudah lahir, dan kemudian akhlak-akhlaknya, dan demikian juga peristiwa dia yang di mana berlakunya pembelahan dada dijaga oleh Halimatu Sa'diyah, dan kemudian Isra Mi'rajnya, dan berhijrah dia ke Madinah. Semua cara ringkas ya, tapi cukup dan padat ya. Cuma biasa maulid kita ni dia tak baca sampai akhir ya. Cuma dia baca daripada sampai kepada mahalul qiyam, sampai pada kita berdiri, kemudian terus ditutup dengan doa. Tapi kita sekarang sudah baca dah selepas daripada mahal qiyam itu, lepas berdiri, apa lagi cerita dia? Ada cerita tentang kisah Nabi SAW yang akhlak, rupa bentuknya ya. Kemudian bagaimana Nabi punya sifat apabila bergaul dengan orang ramai, bila bercakap dengan senyum, cahaya yang lebih terang pada bulan purnama ya. Dan begitulah dia Rasulullah SAW. Abdul Hakim, waktu sekarang. Dan tuan-tuan, kita sambung lagi sedikit daripada bacaan semalam, iaitulah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Habib Ahmad Ad-Dibai rahimahullah ta'ala, wa atahu khamsan lam yu'tihinna ahadan qablah. Dikurniakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jawami'ul kalim, perkataan yang sedikit tetapi sangat luas pengertiannya. Pendek kata, tiada sesiapa yang dapat mencapai keutamaannya. Jadi tak ada siapa tu, kesimpulannya, tak ada siapa orang pun yang dapat capai sifat baginda Nabi yang sempurna. Ada juga alim-alim ulama, wali-wali Allah, tapi secara 100% tak ada. Kenapa? Karena itu unggul, keunggulannya tersendiri yang tak dicapai oleh sesiapa. Percakapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut kesesuaian tempat, dan bagi setiap kesempurnaan itu timbul daripada yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bingung dalam menyoal atau menjawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bercakap pun sesuai dengan tempatnya, mana dengan orang ramai, dengan siapa dia menghadap cakap, sesuai ya. Mana tidak ada kita katakan cakap pakai perkataan yang tinggi-tinggi tapi orang tu tak faham. Nabi sesuaikan dengan cakapan dia, siapa audien yang di depan dia. Itulah sifat bagi Nabi SAW ya. Dan begitulah Nabi SAW tak pernah bingung. Kalau ada orang bertanya, Nabi dengarkan soalannya dan Nabi jawab dengan baik ya. Nabi sanggup tunggu orang tu bercakap sampai dia selesai. Jadi begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan lisannya tidak pernah berkata melainkan yang benar. Itulah lidah Nabi, tak pernah bercakap melainkan yang benar. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh para ahli qasidah seperti bulan purnama yang sempurna. Bahkan panggillah Abdul Hakim, boleh turun sekarang? Maaf tuan-tuan ya. Jadi antara qasidah yang disebutkan oleh ahli qasidah yang dinamakan Ya Badratin, wahai bulan purnama yang sempurna, yang telah mencapai segala puncak kesempurnaan, apakah perkataan yang dapat mengungkapkan ketinggianmu? Maknanya tak ada words nak bagi
kepada kesempurnaan sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah yang telah terbit menerangi ufuk yang tinggi. Makna engkaulah ya Rasulullah telah menerangkan sekalian kaki-kaki langit itu yang tinggi. Lalu engkau melenyapkan segala kesesatan dengan cahayamu. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah melenyapkan semua kesesatan penyembahan berhala dengan cahaya yang Nabi bawa, cahaya iman dan Islam. Dengan sebabmu telah menerang alam ini, wahai pagi-pagi hidayah, Masya Allah. Dengan sebabnya di Rasulullah SAW, kita sekarang mendapat hidayah. Alhamdulillah. Bagaimana tidak kita rasa kasih sayang pada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dilimpahkan cahaya, nikmat-nikmat dan pelbagai kelebihan. Ya, semua nikmat yang ada pada kita hari ini, daripada nikmat iman, nikmat-nikmat yang zahir yang kita dapat, semuanya itu daripada berkatnya, rahmat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sentiasa tercurah ke atasmu rahmat Allah, wahai Tuhanku. Jadi kita doa semoga Allah sentiasa mencurahkan rahmat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang masa pada waktu pagi dan petang. Itulah dituntut. Dan juga ke atas keluarga serta sahabat-sahabat yang telah dikurniakan keistimewaan dengan beberapa kesempurnaan oleh Allah Ta'ala yang maha tinggi, ya. Jadi itulah dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dikurniakan Allah SWT kesempurnaan yang tak diberikan kepada sesiapa pun daripada hamba-hambanya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimahkumullah. Jadi sampai situ sajalah kita punya bacaan Maulid Nabi Baik. Jadi Maulid Nabi Baik kita pada hari ini nampaknya sampai situ saja. Sama-samalah kita berdiri untuk kita beri salam pada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ashraqal kaunu tihaja biwujudil Mustafa Ahmad walil alil kauni usun wa sururun qad tajaddad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيعوا بجمال فقفي الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد
مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء فجمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حمد جل أن يحصره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات
حجة الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mari sama-sama para jemaah sekalian kita dengarkan qasidah Ya Badratin, Ya Bulan yang Purnama yang akan disampaikan oleh Ustaz Hakim. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا بدراتيم يا بدراتيم من حاز كل لك مالي ماذا يعاب ماذا يعبر عن علاك مقالي أنت الذي أشرقت في أفق العلا أنت الذي أشرقت في أفق العلا فما حوت بالأنوار كل ضلال يا بدراتيم يا بدراتيم من حاز كل كمالي ماذا يعاب ماذا يعبر عن علاك مقالي وبك استنار الكون يا عالم الهدى وبك استنار الكون يا عالم الهدى بالنور والإنعام والإفضال يا بدراتيم يا بدراتيم من حاز كل كمالي ماذا يعاب ماذا يعبر عن علاك مقالي صلى عليك الله ربي ربي دائما صلى عليك الله ربي ربي دائما أبدا مع الإبكار والآصال يا بدراتيم يا بدراتيم من حاز كل كمالي
وعلى جميع الآل والأصحاب من قد خصهم رب العلا بكماله يا بدراتي يا بدراتي من هذا كل كمالي ماذا يعاب ماذا يعاب برعنونا كما قالي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Hakim yang telah menyampaikan akan selawat beserta dengan qasidah Ya Badrati yang artinya wahai bulan purnama. Ya, begitulah Rasulullah SAW yang digambarkan dalam banyak qasidah-qasidah, syair-syair memuji baginda Nabi dengan sifat-sifat Nabi yang mulia. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jangan lupa pada hari Ahad ini kita akan ada majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sempena dengan Maulid Nabi dan juga sempena dengan majlis kesyukuran saya. Alhamdulillah Allah telah panjangkan umur sampailah pada hari Ahad ini, iaitu merupakan saya syukur pada Allah hari kelahiran saya dan dengan itu mengadakan majlis Maulid Nabi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa hari Ahad 8 November jam 4.30 petang lepas asar ya. Kita akan adakan, kita mula awal lah hari Ahad, orang tak kerja kan. Dan insya-Allah saya pun alhamdulillah terima kasih kepada anda yang telah derma untuk projek pembangunan madrasah yang ketiga. Ya, 2 madrasah telah sempurna didapatkan derma daripada anda sekalian dan sedang dibangunkan seperti mana yang saya tunjukkan di dalam Telegram, channel Telegram. Siapa yang belum ada link channel Telegram Ustaz Tian Fauzi, boleh minta daripada kami, akan kami berikan insya-Allah melalui mesej di FB ni insya-Allah ya. Dan demikian juga kepada mereka yang derma untuk anak yatim dan madrasah tahfiz dan fakir miskin, semoga Allah membalasi niat baik anda sekalian setinggi-tinggi balasan dunia dan akhirat insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi sampai situ saja untuk kita pada petang ini. Minta maaf banyak apa-apa kekurangan daripada pihak diri saya, dan mana yang baik itu datang dari Allah, yang mana kurang itu daripada kelemahan kita. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, jadi esok hari kita tidak lagi membaca di ba'i, dah selesai, dan kita akan teruskan dengan pelajaran kita PK kita insya-Allah. Dan itu saja untuk malam ini. Siapa yang ada ke lapangan, ada pengajian kita Al-Hikam, iaitu di Masjid Al-Istighfar Pasir Ris Singapura selepas Isyak jam 9 malam ya. Jam 9 malam. Pelajaran kita hikam ni pelajaran tasawuf. Pelajaran tasawuf pun sangat-sangat penting ya, sebab dia adalah pelajaran untuk membersihkan hati kita dan menjadikan hati kita tu tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ada kesempatan, ikutlah dia supaya kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Baiklah para jemaah sekalian, dengan itu sama-sama kita membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير أن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Mari kita baca selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.